Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Sejak permulaan kejuaraan motosikal dunia pada 1949, kita telah menyaksikan seramai 27 pelumba berbeza memenangi gelaran kelas 500cc yang kini dikenali sebagai MotoGP. Namun untuk meraih gelaran juara dunia, tidak semestinya perlu menang banyak perlumbaan dalam satu musim. Misalnya Joan Mir muncul juara dunia MotoGP musim lalu walaupun hanya menang satu perlumbaan. Sepanjang sejarah kejuaraan motosikal dunia, ada pelumba yang menang banyak perlumbaan di kelas perdana tapi nasib mereka tidak begitu baik. Mereka kempunan gelaran juara dunia. Dalam video ini kita akan lihat 4 pelumba yang menang banyak perlumbaan tapi tidak pernah menjulang gelaran juara dunia kelas Premier. Nombor 4. Randy Mamola merupakan pelumba yang begitu popular pada 1980-an. Dia merupakan antara pelumba yang penuh karisma dan sering bersaing hebat dengan Kenny Roberts, Freddie Spencer, Eddie Lawson dan Wayne Gardner. Sepanjang kariernya dalam kejuaraan motosikal dunia dari 1979 hingga 1992, Mamola muncul naib juara sebanyak 4 kali, iaitu pada 1980, 1981, 1984 dan 1987. Dia juga muncul pelumba ketiga terbaik sebanyak 2 kali, iaitu pada 1983 dan 1986. Dia meraih 13 kemenangan dan 54 podium dalam kelas 500cc. Dia juga meraih 3 podium dalam kelas 250cc pada 1979. Pelumba kelahiran California itu pernah menunggang untuk pasukan pengeluar Suzuki, Honda, Yamaha dan Cagiva. Semasa 3 musim bersama Cagiva dari 1988 hingga 1990, Mamola gagal mengulangi pencapaian hebatnya sebelum itu. Ini kerana motosikalnya kerap rosak dan kelajuan tertinggi motosikalnya kurang 20 hingga 30 km sejam berbanding motosikal pasukan lain. Tapi dia masih mampu memberikan saingan apabila banyak kali menamatkan perlumbaan di kedudukan 10 terbaik termasuk satu podium di GP Belgium pada 1988. Apa yang unik tentang karier Mamola ialah dia meraih podium dalam setiap dekad, iaitu pada 1970-an, 1980-an dan 1990-an. Podium terakhirnya ialah pada tahun terakhirnya di kejuaraan dunia bersama pasukan Budweiser Racing pada 1992. Yang ketiga, Max Biaggi adalah antara pelumba popular pada 1990-an dahulu selepas dia menang gelaran juara dunia 250cc sebanyak 4 kali berturut-turut dari 1994 hingga 1997. Pada tahun pertamanya di kelas 500cc, Biaggi menamatkan musim itu di tempat kedua di belakang Mick Doohan. Pada 2001 dan 2002, dia sekali lagi terpaksa berpuas hati di tempat kedua, kali ini di belakang Valentino Rossi. Sepanjang 8 musim di kelas 500cc yang kemudian dikenali sebagai MotoGP, Biaggi menang 13 perlumbaan dan meraih 58 podium serta 23 petak pertama perlumbaan. Selain dikenali kerana memenangi 4 gelaran dunia 250cc, Biaggi diingati kerana hubungan dinginnya dengan Rossi. Biaggi meninggalkan saingan MotoGP selepas musim 2005 tamat dan beraksi di kejuaraan Superbike dunia dari 2007 hingga 2015. Dia menang 2 gelaran World Superbike pada 2010 dan 2012. Biaggi dianggap antara pelumba yang mempunyai gaya tunggangan paling lancar. Yang kedua, Andrea Dovizioso berlumba dalam kelas MotoGP dari 2008 hingga 2020. Pada tahun pertamanya, Dovizioso menunggang jentera Honda untuk pasukan JIR Team Scott dan menamatkan musim itu di tempat kelima keseluruhan. Pada tahun 2009, pelumba Itali itu menyertai Repsol Honda. Selama 3 musim bersama pasukan itu, Dovizioso cuma menang 1 perlumbaan, iaitu pada tahun pertamanya, dan kedudukan terbaiknya ialah di tempat ketiga keseluruhan pada musim terakhirnya bersama Repsol Honda pada 2011. Pada tahun berikutnya, Dovizioso berpindah ke pasukan Yamaha Tech 3. Dia berjaya meraih 6 podium tetapi gagal memenangi sebarang perlumbaan. Pada tahun 2013, Dovizioso menyertai Ducati dan dia mengecapi banyak kejayaan sepanjang tempoh 8 tahun bersama pasukan itu sebelum mengambil keputusan untuk berehat pada musim ini. Bersama Ducati, Dovizioso berjaya memenangi 14 perlumbaan dan meraih 40 podium. Dia juga muncul naib juara sebanyak 3 kali, ketiga-tiganya di belakang Marc Marquez, iaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019.
Walaupun menampilkan aksi terbaik dalam tempoh 3 musim itu, Dovizioso masih gagal meraih gelaran juara dunia kerana Marquez lebih hebat. Sepanjang karier MotoGP-nya, Dovizioso meraih 15 kemenangan, 62 podium dan 7 petak pertama dalam 229 perlumbaan MotoGP disertainya. Pelumba Itali itu dilaporkan mungkin kembali ke saingan MotoGP pada musim depan bersama Aprilia, tapi setakat ini belum ada perbincangan serius dibuat berhubung perkara itu. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan ialah Dani Pedrosa. Pedrosa membuat penampilan pertama dalam kelas 125cc pada 2001 sebelum muncul juara dunia kelas itu pada 2003. Pada tahun 2004, Pedrosa naik ke kelas 250cc dan menang gelaran juara dunia pada tahun pertamanya. Dia muncul sebagai pelumba termuda memenangi gelaran tersebut pada usia 19 tahun 18 hari. Pedrosa mempertahankan gelaran itu pada tahun berikutnya. Pada tahun 2006, Pedrosa naik ke kelas MotoGP dan dia dilihat sebagai pelumba kedua dari Spanyol yang akan menang gelaran juara dunia MotoGP selepas Alex Crivillé, tapi ia tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam tempoh 13 tahun bersama Repsol Honda sehingga 2018, Pedrosa muncul naib juara sebanyak 3 kali, iaitu pada 2007, 2010 dan 2012. Peluang terbaiknya ialah pada tahun 2012 yang mana dia cuma dipisahkan 18 mata dengan rakan senegaranya Jorge Lorenzo yang memenangi gelaran pada tahun tersebut. Dia juga mengakhiri musim di tempat ketiga sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2008, 2009 dan 2013. Dalam carta pemenang perlumbaan MotoGP terbanyak sepanjang zaman, Pedrosa menduduki tempat ke-8 dengan 31 kemenangan, mengatasi pelumba legenda seperti Wayne Rainey dan Kevin Schwantz. Selain 4 pelumba itu, ada lagi pelumba hebat lain yang menang banyak perlumbaan tapi gagal mendakap gelaran juara dunia MotoGP. Antaranya Loris Capirossi dan Maverick Viñales yang masing-masing menang 9 perlumbaan. Tapi Viñales masih berlumba dan ada peluang untuk meraih gelaran juara dunia. Itu adalah 4 pelumba yang menang banyak Grand Prix tapi tidak pernah menang gelaran juara dunia MotoGP. Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.